Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang saya hormati pengurusan tertinggi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, anggota lembaga kaunselor, anggota majlis penasihat kaunselor, rakan strategik lembaga kaunselor dan semua kaunselor berdaftar di seluruh tanah air. Selamat menyambut Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020. Kalau kita lihat Bulan Kaunseling Kebangsaan ataupun yang kita sebut sebagai BKK yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober bertujuan untuk mempromosikan perkhidmatan kaunseling profesionals dalam menangani isu masyarakat termasuk krisis semasa. Sebagai contoh, seperti pandemik COVID-19 yang telah memberikan kesan dan cabaran kepada kesejahteraan masyarakat. Sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan juga adalah untuk menghargai serta mengiktiraf peranan kaunselor berdaftar dalam memberikan perkhidmatan kaunseling yang profesional kepada masyarakat di Malaysia. So kalau kita lihat dari segi pelaksanaan Bulan Kaunseling Kebangsaan, Bulan Kaunseling Kebangsaan merupakan salah satu program tahunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang disambut pada bulan Oktober setiap tahun, iaitu bermula pada tahun 2016 lagi. So pada kali ini, kalau kita lihat tema sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020, tema kali ini adalah kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. So tema kita pada kali ini adalah kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. So pemilihan tema ini adalah selaras dengan impian dan harapan kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera dan prihatin melalui perkhidmatan kaunseling professionals. Dan tema ini juga menunjukkan, kalau kita lihat, menunjukkan kesediaan dan komitmen tinggi kaunselor-kaunselor kita untuk mendengar dan juga untuk berkongsi apa jua masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita. Okay, dan kalau kita lihat, ini juga akan dapat menjadikan perkhidmatan kaunseling ini sebagai salah satu medium ke arah kesejahteraan masyarakat. So kalau kita lihat, selain daripada ini, pelaksanaan Bulan Kaunseling Kebangsaan juga bertujuan, yang pertamanya adalah kita rayakan ataupun kita sambut Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020 pada kali ini. Yang pertamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang perkhidmatan kaunseling profesional sebagai salah satu sistem sokongan penting dalam kesejahteraan masyarakat. So yang keduanya, tujuan pelaksanaan Bulan Kaunseling juga adalah untuk melestarikan pemikiran masyarakat terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling yang profesional. Bermaksud kita nak memberikan kesedaran, memberi pendidikan kepada masyarakat tentang jika masyarakat memerlukan perkhidmatan kaunseling dan sebagainya, maka berjumpalah kaunselor-kaunselor berdaftar kita, iaitu yang dapat memberikan perkhidmatan kaunseling yang profesional. Dan yang seterusnya adalah untuk tujuan kita adalah untuk melihat kepada meningkatkan kebolehcapaian perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat. So dan yang akhirnya adalah untuk kita mempromosikan perkhidmatan kaunseling profesional kepada masyarakat. Sebab itu setiap bulan Oktober setiap tahun kita meraihkan kaunselor-kaunselor kita, kaunselor-kaunselor berdaftar yang setiap hari bertungkus lumus, yang kita kata membantu masyarakat untuk menjadi individu lebih sejahtera.
So kalau kita lihat dari segi kaedah sambutan ataupun kaedah penganjuran sambutan bulan kaunseling kebangsaan 2020 ini, bulan kaunseling kebangsaan 2020 ini disambut dengan, kalau kita lihat, adalah yang kita sebut pelancaran di peringkat kebangsaan dan sambutan dan pelaksanaan program kaunseling untuk masyarakat diadakan di setiap peringkat dengan kerjasama semua pihak, kerjasama semua agensi dan sebagainya, termasuklah persatuan-persatuan dan sebagainya, di dalam kita mencapai satu hasrat yang sama, yang serupa dan sebagainya. So kita juga memberi pendedahan tentang perkhidmatan kaunseling ini melalui pelbagai promosi ataupun advokasi melalui media massa dan sebagainya. So saya juga mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada rakan-rakan kaunselor berdaftar dari pelbagai agensi, kaunselor-kaunselor berdaftar kita dari NGO-NGO yang sentiasa memberikan sokongan yang padu dalam kita melaksanakan program sempena sambutan bulan kaunseling kebangsaan, serta dalam kita memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik kepada masyarakat di seluruh pelosok negara. Okay, so itu adalah satu perkara yang sangat penting, hasrat kita bersama untuk kita sama-sama menjadikan perkhidmatan kaunseling ini sebagai satu tunjang penting kepada kesejahteraan masyarakat. Dan saya amat berharap dengan pengisytiharan bulan Oktober sebagai bulan kaunseling ini akan memberi kesan yang sangat besar terhadap keperluan perkhidmatan kaunseling profesional di Malaysia. So itu adalah satu perkara yang sangat besar, dan oleh yang demikian kita harapkan, kita sentiasa berdoa, kita sentiasa berusaha agar perkhidmatan kaunseling profesional sentiasa menjadi satu tunjang kesejahteraan masyarakat dalam kita membantu membina kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, dalam kita membantu membina kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan hidup mereka, masyarakat kita menjadi lebih berjaya dan sebagainya. So itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita berpadu tenaga dan sebagainya demi kebaikan negara kita bersama, insya-Allah. So kalau persoalannya yang lain adalah, kalau kita lihat di manakah orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling. So kalau dari segi perkhidmatan kaunseling, kita kaunselor-kaunselor berdaftar kita berada di agensi-agensi kerajaan. Ini adalah yang kita kata kaunselor di agensi kerajaan ini adalah khasnya adalah untuk kaki tangan dan juga kumpulan sasar masing-masing. Dan juga kaunselor-kaunselor kita mungkin memberi khidmatan melalui NGO-NGO dan dari segi mungkin pertubuhan-pertubuhan dan juga perkhidmatan secara swasta dan sebagainya. So kalau kita lihat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, terdapat agensi-agensi yang menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Jabatan Pembangunan Wanita JPW dan sebagainya. So kalau kita lihat agensi-agensi lain juga ataupun perkhidmatan kaunseling ini juga boleh diakses di pelbagai kementerian, termasuklah kalau kita tengok di Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. So ini bermaksud perkembangan perkhidmatan kaunseling sudah menjadi dari hari ke hari menjadi lebih baik dan sebagainya, dan accessibility masyarakat kepada perkhidmatan kaunseling makin meningkat. So itulah yang kita harapkan. Ada juga kaunselor-kaunselor kita, kaunselor-kaunselor berdaftar yang memberikan perkhidmatan secara sukarela dan sebagainya. So dengan saya harap dengan penggabungan tenaga, penggembelingan tenaga ini akan memberikan perkhidmatan kaunseling adalah satu perkhidmatan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat kita. So kalau kita lihat dari segi lembaga kaunselor, so lembaga kaunselor adalah di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
semasa kalau kita tengok semasa krisis, semasa pandemik COVID-19, kalau kita tengok di mana kita telah mewujudkan perkhidmatan bantuan sokongan psikologi secara atas talian yang dilaksanakan oleh sukarelawan kaunselor berdaftar. Dan ini adalah sebagai inisiatif untuk sama-sama kaunselor berdaftar dengan kementerian membantu mereka yang mengalami masalah psikologi ataupun emosi hasil ataupun impak daripada penularan wabak COVID-19 ini. Dan komuniti ataupun individu yang mungkin pada waktu itu memerlukan perkhidmatan tersebut boleh menghubungi talian khas COVID-19 di talian kasih 15999. Okey, so maklumat-maklumat ini boleh didapati di laman web kementerian dan sebagainya. Dan apa yang penting adalah tujuannya adalah untuk kita sama-sama membantu masyarakat menangani isu-isu yang mungkin berkaitan dengan kebimbangan, yang berkaitan dengan kemurungan akibat daripada pandemik COVID-19 itu. So talian ini dibuka kepada mungkin kepada individu yang terkesan ataupun mangsa COVID-19, mungkin waris mangsa COVID-19, petugas-petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain, serta individu-individu perseorangan yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan. So ini bermaksud kementerian, lembaga kaunselor dan bersama dengan kementerian sentiasa bersedia dari masa ke semasa untuk membantu masyarakat yang memerlukan. So kalau seterusnya kalau kita lihat selain daripada itu, kalau kita tengok bantuan sokongan psikologi ini adalah penting untuk kita membantu menolong mereka yang supaya mereka merasa lebih baik, terutamanya ketika menghadapi cabaran mereka sendiri semasa wabak tersebut, dan seterusnya dapat mencapai yang kita kata satu pertumbuhan yang positif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku, dengan membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ataupun apa yang berlaku di dalam situasi krisis yang sama-sama kita hadapi sekarang ini. So kalau kita lihat melalui talian ini, pemanggil boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada kaunselor berdaftar kita. Dan juga mungkin memerlukan intervensi-intervensi yang tertentu yang boleh diberikan oleh kaunselor berdaftar kita, terutamanya di dalam menenangkan pemanggil serta mengurangkan tekanan yang dihadapi dan sebagainya. Okay. So itu adalah perkara-perkara penting yang kita lihat, apa yang telah kita laksanakan dan sebagainya. So seterusnya kalau kita tengok apa yang penting juga yang kita lihat, hala tuju dari segi perkhidmatan kaunseling ataupun dasar dan pelan tindakan komprehensif perkhidmatan kaunseling negara. So Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk membangunkan yang kita kata membangunkan satu dasar dan pelan tindakan yang komprehensif perkhidmatan kaunseling negara, dengan memantapkan yang kita kata dengan memantapkan perkhidmatan kaunseling negara, termasuklah untuk penambahan bilangan kaunselor professionals dan juga meluaskan accessibility perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat. Ini adalah satu perkara yang sangat penting yang kita akan bergerak ke hadapan. So dengan dasar ini juga akan memberi tumpuan juga kepada kepentingan peningkatan dan kepelbagaian kompetensi kaunselor berdaftar kita. So bermaksud perkhidmatan yang terbaik yang boleh kita berikan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama, kaunselor kita akan sentiasa berterusan dari hari ke hari untuk menambah ilmu dan juga kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam perkhidmatan kaunseling, supaya perkhidmatan kaunseling yang kita berikan menjadi perkhidmatan yang terbaik, insya-Allah. So akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih atas sokongan dan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menjayakan sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020.
Terima kasih juga kepada semua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan rakan-rakan strategik dalam kalangan NGO, pertubuhan, persatuan-persatuan yang sentiasa memberi sokongan padu kepada perkhidmatan kaunseling di dalam negara, dan juga khasnya kepada kaunselor-kaunselor berdaftar di seluruh negara dan mereka yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung di dalam menjayakan program ini, dan seterusnya di dalam menjayakan sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020. So, kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. So, kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat merupakan tema sambutan Bulan Kaunseling 2020 dan disambut sepanjang bulan Oktober. Marilah sama-sama kita memeriahkan sambutan ini. #Oktober Bulan Kaunseling Kebangsaan 2020. Hidup sejahtera, bukan kecewa. KPWKM prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.